Malaysia syur Israel disingkir dari PBB. Penggunaan kenderaan NGV ditamatkan Julai 2025. Salam sejahtera. Malaysia mahu Israel disingkirkan menganggotai PBB kerana pelanggaran Undang-Undang Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ. Ke arah itu, Malaysia menyertai kumpulan teras bagi penyediaan draft resolusi Perhimpunan Agung PBB untuk diluluskan dalam masa terdekat. Draft resolusi ini sedang dalam proses rundingan dan kita juga akan mengkaji setelah berlakunya pelanggaran undang-undang, hukum dan keputusan PBB supaya Israel dikeluarkan, disingkir sebagai anggota PBB. Setelah diluluskan kelak, resolusi itu dijangka menjadi landasan perundangan bagi membolehkan Agensi Bantuan dan Kerja untuk Pelarian Palestin di Asia Barat UNRWA terus memberikan khidmat asas seperti pendidikan, perawatan kesihatan dan bantuan kemanusiaan. Perdana Menteri juga akan membawa mandat Malaysia untuk menoktahkan keganasan Israel dalam sidang kemuncak tergempar di Riyadh 11 November ini. Sidang kemuncak negara Arab dan Islam itu digunakan sebagai ikhtiar untuk menghalang keputusan Parlimen Israel melenyapkan UNRWA. Kita akan memberikan kesaan supaya keputusan-keputusan lebih berkesan dan tindakan susulan akan lebih bermakna bagi pembebasan Palestin. Ini termasuklah cadangan menggerakkan Special Committee Against Apartheid di PBB ke atas Israel. Malaysia berhasrat menggunakan sidang kemuncak ini untuk meraih sokongan negara-negara Arab dan Islam terhadap ikhtiar tersebut bagi menghalang pelaksanaan keputusan Parlimen Israel Knesset pada 28 Oktober yang bertujuan melenyapkan UNRWA. Malaysia juga katanya menyumbang 25 juta ringgit kepada tabung itu dan kerajaan sedang berbincang dengan Kementerian Luar bagi menyegerakan usaha tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia tetap berdiri teguh menentang keganasan terutama melibatkan isu kemanusiaan, kezaliman serta penjajahan. Tegas Perdana Menteri, sebagai negara bebas dan merdeka, Malaysia kukuh dengan prinsip serta pendirian untuk menegakkan keadilan. Setahun berlalu, kenyataan-kenyataan keras telah dilakukan dan setakat Malaysia, seperti yang betul tahu, berdepan dengan Presiden Amerika Syarikat atau Perdana Menteri Jepun atau Chancellor Jerman, dan ini bukan perkara yang mudah kerana kita mengambil kira pertimbangan kepentingan pelaburan pekerjaan rakyat. Tapi untuk isu kemanusiaan dan menentang kezaliman, penjajahan, kita tetap berdiri teguh, berprinsip. Ketika sesi penerangan Perdana Menteri di Dewan Rakyat pagi tadi, ahli parlimen dari Parti Kerajaan dan Pembangkang senada dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengutuk kezaliman rejim Israel. Sebulat suara mereka menentang pelaksanaan keputusan Parlimen Israel untuk melenyapkan UNRWA. Bagi pihak kami di Perikatan Nasional, memohon untuk Yang Berhormat Perdana Menteri menyatakan pendirian tegas kita bahawa kita sangat konsisten. Penindasan kepada rakyat Palestin itu perlu dihentikan segera. Termasuklah genjatan senjata yang sepenuhnya. Kita Malaysia perlu tegas. Termasuklah bagaimana Malaysia ingin memberi sumbangan yang lebih kukuh dari segi dana UNRWA itu bagi kita memastikan UNRWA ini dapat diteruskan usaha ataupun bantuan kemanusiaan kepada rakyat Gaza itu. Ini adalah satu stand pendirian yang sangat baik
yang memberikan gambaran bahawa Malaysia terus komited untuk memperjuangkan nasib rakyat dan bumi Palestin. Dan saya faham dan yakin bahawa apa yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri tadi untuk mendapat mandat daripada Dewan, daripada rakyat dan bawa ke peringkat antarabangsa, di sinilah tempatnya. Ini pula mengenai situasi di selatan Lubnan. Keadaan pasukan Batalion Malaysia Malbat 85011 yang sedang menjalankan misi pengaman di negara itu sentiasa dipantau. Menurut Perdana Menteri, kerajaan melalui Kementerian Pertahanan berhubung dengan petugas di Lubnan hampir setiap hari bagi memastikan keberadaan dan keselamatan semua anggota terlibat. Kita terikat dengan UNIFIL, pendirian Persatuan Bangsa Bersatu. Dan setakat ini, Duta Besar masih di Beirut, masih memantau keadaan. Ada yang menggesa supaya kita menarik balik pulang, tetapi pendirian kita adalah pendirian bersama dengan pasukan UNIFIL dan kita buat keputusan bersama. Malaysia, Indonesia dan pasukan Malaysia itu disertai oleh Brunei. Penukaran penggiliran pasukan Malbat 85012 dijadual berperingkat mulai 6 hingga 18 November ini. Berkod kuasa 1 Julai 2025, semua kenderaan menggunakan gas asli NGV tidak lagi dibenarkan untuk didaftar atau dilesenkan untuk kegunaan di jalan raya di negara ini. Petronas juga telah menamatkan bekalan runcit NGV dalam pasaran negara secara berperingkat bermula bulan lalu. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Kabinet selepas mengambil kira faktor keselamatan kepada pengguna dan orang ramai. Tangki-tangki NGV ini mempunyai had tempoh penggunaan selamat dalam lingkungan 15 tahun dan sekiranya tidak diganti, ianya tidak selamat digunakan dan boleh gagal berfungsi pada bila-bila masa sahaja yang boleh mendatangkan bahaya kecederaan, kematian dan kerosakan harta benda yang dahsyat. Selain itu, terdapat segelintir pengguna yang telah melaksanakan ubah suai kenderaan dengan menggunakan silinder gas memasak LPG yang amat berbahaya dan telah mendatangkan risiko kemalangan dan topan sebelum ini. Dalam sesi pengumuman dasar penggunaan kenderaan NGV di ibu negara, beliau berkata lebih 40,000 kenderaan NGV berdaftar dalam tempoh 3 tahun. Susulan penamatan itu, Anthony Loke berkata kerajaan memperkenal program bantuan peralihan kenderaan NGV. Permohonan mengenainya boleh dibuat bermula hari ini. Inisiatif merangkumi 3 pakej untuk kumpulan sasar terjejas termasuk pemandu teksi. Bagi setiap pemandu berdaftar yang layak, bantuan dalam bentuk e-voucher sebanyak RM3,000 akan diberikan melalui aplikasi Settle secara one-off. Kedua, pakej menanggalkan kit NGV, terutamanya tangki daripada kenderaan yang telah diubah suai dui bahan api, termasuk taksi NGV. Semua kos akan ditanggung sepenuhnya dan hanya boleh dilaksanakan di bengkel yang daftar sahaja. Ketiga, pakej bantuan peralihan bagi kenderaan bahan api tunggal NGV menawarkan pembayaran secara one-off kepada pemilik kenderaan yang layak berdasarkan nilai semasa kenderaan yang akan ditentukan oleh wakil penilai bebas. Beliau berkata demikian di sesi pengumuman dasar penggunaan kenderaan NGV di stesen Petronas Cochrane Perkasa. Penamatan penggunaan kenderaan NGV mulai 1 Julai 2025, langkah proaktif kerajaan memastikan keselamatan pengguna, terutama pemilik kenderaan berkenaan. Pensyarah kanan UKM Profesor Dr. Rozmi Ismail menjelaskan, ketika ini tempoh kemuncak bagi pengubahsuaian dan pemasangan kit kenderaan NGV berada pada fasa akhir hayat tangki NGV dan perlu diganti. Kesukaran mendapatkan komponen tulen serta harga komponen yang mahal bakal mengakibatkan ia sukar diganti. Seterusnya, menyebabkan kenderaan gagal berfungsi dengan baik sehingga boleh mengakibatkan kematian dan kecederaan.
Terdapat beberapa kes kemalangan dan juga kebakaran. Kemalangan akibat pada meletup, gas ini meletup. Kalau kita lihat sejarah, pernah berlaku di Melaka, di Johor beberapa kes pada 2016 dan juga pada 2022 menyebabkan kebocoran semasa memasukkan gas. Kemudian ada juga berlaku di Melaka, sebuah kereta Nazar yang meletup sewaktu memasukkan gas NGV ini. Keselamatan dan juga isu tidak ada alat ganti yang tulen, sukar mencapai alat ini dan harganya agak lebih mahal kalau nak ditukar. Maka saya rasa keputusan kerajaan menghentikanlah. Ini adalah satu langkah yang baiklah. Profesor Dr. Rosmi turut berpandangan langkah menamatkan penggunaan kenderaan NGV berupaya mengurangkan pencemaran alam sekitar. Sukacita saya umumkan kerajaan bersetuju memberikan bantuan khas kewangan RM500 kepada semua penjawat awam grade 56 ke bawah termasuk lantikan kontrak. Bantuan khas ini diberi kepada semua pesara kerajaan termasuk veteran berpencen, veteran tidak berpencen sebanyak RM250. Ini disalurkan pada bulan Februari 2025. Pada Januari bulan Disember ada kenaikan, bulan Januari ada kenaikan, bulan Februari ada bonus. Alhamdulillah. Lawatan kerja Perdana Menteri ke China yang bermula esok cukup signifikan bersempena ulang tahun hubungan diplomatik Malaysia-China ke-50. Ia sekaligus mengangkat peranan Malaysia selaku pengerusi ASEAN 2025. Laporannya bersama Sazwani Samsu. Jadual padat menanti Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam rangka lawatan kerja 4 hari bagi memperkukuh hubungan dua hala, khususnya dalam bidang perdagangan dan perindustrian. Perdana Menteri dijadual memulakan lawatan menghadiri Expo Import Antarabangsa China ke-7 di Shanghai. Pengiktirafan Malaysia sebagai Country of Honour dalam Expo berkenaan membuktikan keakraban hubungan Kuala Lumpur-Beijing. Ini menunjukkan keakraban antara Malaysia dengan China, di mana kita semasa lawatan-lawatan ini semua pemimpin-pemimpin ini dapat memperhalusi dan juga mencapai kata sepakatlah tentang apa hala tuju hubungan dua hala, dan ini amat membantulah dalam kita meningkatkan perdagangan antara Malaysia dengan China. Kunjungan tersebut juga dilihat penting dalam mengangkat peranan Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2025. Lawatan ini dijangka akan dapat memberikan beberapa kelebihan kepada Malaysia. Yang pertama, kita menjangkakan bahawa perjanjian terbaru iaitu ASEAN-China Free Trade Agreement 3.0 yang meliputi beberapa topik terbaru seperti digital economy, green economy, supply chain akan ditandatangani di Kuala Lumpur pada tahun hadapan, dan ini adalah satu lagi penghormatan kepada Malaysia yang dapat memberikan satu pendekatan baru di antara hubungan Malaysia dan ASEAN. Hubungan baik antara Malaysia dan China juga dijangka membantu kedua-dua pihak mencapai penyelesaian, khususnya dalam memuktamadkan Kod Tata Cara di Laut China Selatan. As far as strategic partnerships are concerned, both nations can discuss and develop strategies for regional stability and security, which is crucial given the complex issues in Southeast Asia, including the South China Sea. Such collaboration can contribute to peace and prosperity in the region.
Jadual padat dalam rangka lawatan kerja kali ketiga Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China ini bukti komitmen kedua-dua negara dalam memperkukuh hubungan diplomatik yang sudah terjalin sejak 1974. Kunjungan ini juga dilihat sebagai satu anjakan buat Malaysia selaku negara pengemudi ASEAN 2025. Sazwani Samsu, Shanghai, RTM. Pemimpin desa diminta sentiasa mengemas kini maklumat dan data komprehensif mengenai kawasan masing-masing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah tersebut penting bagi memastikan setiap aktiviti dan bantuan kerajaan dapat disalurkan secara berkesan dan mengikut keutamaan. Data-data ini kita akan buat melalui sistem geopolitik dan geoekonomi yang akan merangkumkan semua maklumat dan data ini supaya dapat menembusi semua maklumat yang diperlukan bagi menyampaikan apa juga maklumat dan juga sebarang bantuan yang ditumpukan kepada kumpulan sasaran. Menurutnya, dengan data yang tepat, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah dapat membangunkan aplikasi dua hala bagi memastikan bantuan disalurkan dengan lancar tanpa pertindihan kuasa. Negara anggota OIC perlu mengutamakan perkongsian amalan terbaik dan memupuk kerjasama yang teguh dalam kalangan negara Islam. Usaha itu bagi membangunkan ekosistem kewangan yang moden, cekap dan inklusif serta menghapuskan kaedah tradisional yang ketinggalan zaman. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata langkah tersebut penting dalam memperkukuh sistem pembayaran digital. Pada masa sama memastikan ia memenuhi pelbagai keperluan masyarakat Islam global serta berpegang kepada prinsip kewangan Islam. Dalam ucapan pembukaan pada sesi ke-40 Jawatankuasa Tetap Kerjasama Ekonomi dan Komersial Komsek di Istanbul, beliau turut berkongsi kejayaan Malaysia meningkatkan pelaburan asing termasuk dengan negara OIC pada tahun 2023. Momentum tersebut kekal untuk 2024 dan Fahmi turut mengambil peluang mengajak semua negara OIC menyertai Malaysia International Halal Showcase MIHAS yang akan diadakan di Dubai dari 18 hingga 20 November ini. Ke arah memperkasa agihan zakat bagi menyokong agenda pembangunan Islam di Pulau Pinang. Zakat Pulau Pinang ZPP terus mengorak langkah melancarkan division projek khas. Timbalan Ketua Menteri 1 Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid berkata, selain meningkatkan prestasi kewangan, usaha itu bagi meningkatkan reputasi dan menjana nilai pihak berkepentingan terutamanya pembayar zakat dan penyumbang korporat. Kita sasarkan pada tahun lepas kita dapat kutipan sebanyak 159.7 juta. Jadi pada tahun ini kita sasarkan 177 juta yang berkemungkinan kita capai sekitar dalam 160 lebih ataupun mungkin boleh capai 170 yang akan kita kutip pada Disember. Jadi dengan melihat senario ini, maka dengan ada di division projek khas ini, kita nak letakkan satu sasaran supaya menggamit para pembayar zakat di negeri Pulau Pinang ini untuk membuat pembayaran zakat melalui zakat Pulau Pinang dengan sasaran yang kita letak pada tahun 2025 adalah sebanyak 200 juta.